tolonglah ni, pasal saya rasa sekarang ni isu umrah ni dah berat sangat. Al-Fadhil Ustaz Muzamil ni dah banyak sangat kerja yang syarikat umrah yang sangat terkenal sebenarnya, Shabibah Travel Agency ni, pengadu-pengadu semua tak pergi umrah. Sesiapa sahaja lagi ditipu oleh Shabibah Travel Agency ni, maka boleh usul juga melalui kita untuk kita hantar secara rambang kepada Bukit Aman supaya dia ni dicekup lah, pasal saya rasa dah melampau sangat lah. Dia terus menjalankan aktiviti-aktiviti sebegini. Sebenarnya kes bawah daripada 500,000 diorang tak ambil sebab diorang corporate case atas 500,000. Tapi saya minta dia sebaik sebab saya beritahu dulu kan. Pertama, kita dah berusaha dah sebaik mungkin pasal Shabibah ni. Termasuk saya sendiri turun 2 kali. Saya saja. Aboy berapa kali total? Aboy saja turun berapa kali, termasuk dengan abang berapa kali? Dah sampai 5 kali lah. Dah 5 kali. Jadi dia memang tak ada. Jadi kita cari dia pun, termasuk saya tanya networking saya dekat Saudi, dia pun tak ada dekat Saudi. Tak ada, tak pergi. Tak ada. Dia tak ada. Biasanya saya pernah jumpa dia sekali. Saya ada cerita kan. Saya pernah jumpa dia sekali dekat Saudi waktu saya hantar anak saya belajar di Yaman. Memang dia duduk dekat situ. Dia duduk dekat Darul Iman. Dia duduk dekat Darul Iman, Safwa, tempat-tempat itulah. Dalam hotel depan Masjidil Haram itulah. Jadi kita cari dia tak ada. Lepas tu yang terbaru dia buat caption 2 bulan yang lepas ke sebulan yang lepas, saya tak pasti. Dia duk kata semboyan Malaysia ni bukan kononnya niat nak membantu, dia kata kan. Hanya nak ambil fees. Kalaulah kita ni niat ambil fees, berapa sangatlah dengan fees yang sedikit itu. Orang kata kita nak buat kerja all out dengan media, dengan semua benda, memang kita berhasrat nak dapatkan. Saya ambil 2 kes. Kebanyakan kes selepas kes yang contohnya patutnya tarikh penerbangan, tarikh penerbangan tu katakanlah bulan ni tak berjaya pergilah jemaah. Bukan satu travel tau yang buat macam ni, banyak travel agency. Memang kalau lepas tarikh penerbangan tu memang nak dapat refund, dia punya chances sangatlah sedikit. Sebab tu sekarang ni kenapa saya nak buat juga benda ni semua, sebab saya nak bagi boom sekali isu umrah ni supaya Motek ambil tahu, untuk mengenal pasti syarikat-syarikat agensi umrah yang menipu orang ni. Sekarang ni banyak diorang jadi ejen kepada syarikat-syarikat besar. Jadi sebab itu saya nampak yang terbaru ni kita bekas juara dunia jugalah persilat negara tapi perempuan. Dia ni satu keluarga ditipu 21 orang. Tapi tarikh penerbangan dia lagi 2 abang tutup ratiak atas siap boleh. Tarikh penerbangan dia lagi 2 hari. 2 hari lagi lusa lah. Maksudnya hari ni kata hari Rabu, hari Jumaat. Katakan hari Selasa. Saya minta pasukan saya pergi terus ke pejabat dia. Kata nak viralkan dia. Terbang hari Jumaat tu. Dia nak kena sebelum. Tapi masalahnya syarikat travel agency ni dia bagi tahu sebelum. Tapi macam kes ni dah confirm memang dapat dah ada tiket sebab boleh terbang. Tak ada tiket. Tapi disebabkan kita cakap kita nak panjat pergi Motek, kita nak panjat pergi Bukit Aman, dia boleh terbang. Dia boleh cari duit on the spot, boleh terbang kan. Apa yang saya fikir so pergi sebelum diorang terbang, diorang tak report tu. Tak, dia bagi tahu saya lebih awal sebab syarikat travel agency ni bagi tahu nak tundakan tarikh. Itu kali pertama lah. Bukan kali kedua, ketiga macam kes ni. Dia tunda betul, dia buat dipakai semboyan. Nak tunda, tapi dia bagi tahu awal. Tapi terbang. Sampai pula dekat sana, apa pula dia punya ugutan? Dia cakap hotel semua ada. Dia bagi tahu kalau nak balik kena bayar pula. Kita katakan dia okey tak apa, kita akan call kerajaan Saudi untuk blacklisted you. Balik juga orang. Jadi saya dah nampak sekarang ni sebahagian kecil lah, saya tak nak sebut besar takut fitnah sebahagian kecil, tapi sebenarnya banyak sangat lah syarikat travel agency. Tak nak sebut memang besar sebenarnya, tapi kita sebut sebahagian kecil sebab kod dia kat media tu kita tak nak jadi fitnah Sebahagian kecil ni sekarang ni diorang ni memang kebanyakan diorang ni kena hentam diorang sebelum diorang tipu lebih ramai jemaah. Faham tak? Sebab bila diorang kena awal, diorang masih fikir nak jaga bisnes diorang ni, diorang masih nak jaga diorang punya syarikat ni. Tapi kalau diorang dah tipu jemaah ni 40, ni 20, 30 pakat sudah. Yang terbaru kita dapat cuma berapa puluh ribu? 20. Bukan, yang tu yang 15,000, 14,000. Yang satu 40 lebih. 40,000 daripada 300,000 lebih. Itu pun ya Allah, kerja bagai nak gila tu. Jadi saya nampak chances untuk dalam kes umrah ni nak dapat duit balik tipis. Sebab apa tau Haji? Diorang dah pakai duit ni. Lepas tu pula, diorang dah tak boleh nak sustain tau. Jadi diorang cakap, kalau aku bayar, orang lain aku kena bayar. Lebih bagus aku ambil duit ni, kalau dia ada duit lah. Kalau aku ada duit, aku akan simpan, aku buat benda lain. Ataupun aku tunggu untuk aku kena tangkap. Bila aku kena tangkap, aku gunakan duit ni untuk jamin dengan duit lawyer.
Macam tu. Betul tak? Jadi saya punya cadangan, kalau kita tak buat plan, okey dia macam ni, saya nampak chances untuk dapat duit balik daripada dia ni memang tak ada lah. Kalau pergi mahkamah, okey dengar kalau pergi kita raih saman pergi mahkamah, duit belum tentu dia bayar. Sebab dia ni memang takkan bayar. Ikut kepada research saya ni, dia memang takkan bayar. Dia takkan bayar. Yang 10,000 kalau dia bayar dulu pun sekali tu, grup mana dia kan? Grup pertama kan. Itu pun tak habis dia bayar. Jadi saya nampak memang takkan bayar. Jadi sebab tu ada kes Syabibah yang masuk, kita hold. Kita tak nak ambil dulu. Kita nak ada. Syabibah ada 1.6 juta lagi. Syabibah orang tu yang keluar apa dia nak masukkan kita, tapi kita hold. Kita pun kita tak bagi masuk juga. Dia nak buat sampai sekarang dia suruh tolong buat. Saya cakap macam ni lah. Kalau katakan kita berjaya pun saman di kat mahkamah, dapat perintah mahkamah sekalipun, okey dapat perintah mahkamah, okey contohnya dia perlu bayar kepada kumpulan haji ni 300 kumpulan tuan haji ni lah 300,000 lebih. Itu satu perintah mahkamah. Kalau dia kata dia nak minta rayuan, dia drag buat waktu lagi. Lepas tu kalau kita nak juga dia bayar, kita kena bankruptkan dia. Dia tak ada harta atas nama dia. Tu confirm kat cakap memang. Dia tak ada. Ada nama isteri dia je. Tapi Semua atas nama isteri dia. Dia tak boleh libatkan ke? Sebab kalau company dia enterprise boleh. Tapi company ni Senin Berhad. Jadi company tak boleh relate dengan enterprise, dengan keluarga. Jadi sebab tu saya nampak kalau kita tak buat dia ke dalam, itulah saya sebenarnya nak tanya juga. Dia macam ni, saya ada cadangan. Kemungkinan kita pergi panjat dekat atas. Dia macam ni, kalau kita pergi ke saman-saman semua ni, dia tak pergi kepada penjara. Jadi orang tak takut sangat kadang-kadang. Tapi kalau dia ditangkap, dituduh, lepas ditangkap, direman, dituduh dan dibicarakan menang kes penjara, dia mesti akan minta, boleh tak settle mahkamah, you withdraw report, kita bayar. Boleh jadi macam tu, faham tak? Jadi saya tengah plan macam tu. Tapi nak tanya, pasal dia orang ni dah buat boleh 2 kali report. Okey. Dekat ni dekat seminggu Sabah dengan Budu sana 2 kali. Betul lah, dah 2 kali report dah buat boleh kat sana. Tak ada apa respon. Yang itu macam peningan tribunal pun tak ada respon. Okey, dia macam ni. Kita macam ni lah. Kalau kata Cik Yusof, kita duit ni memang susah nak dapat. Tapi untuk kita rasa puas hati. Kalau dia kena tangkap penjara, sekurang-kurangnya itu saya kita cakap. tahulah end dia macam mana kan, pengakhiran untuk dia tu macam mana. Itu saya kata, kita sekarang ni tak payah rugi untuk gunakan khidmat lawyer kami untuk pergi saman dia. Kita buat guna penjawat awam. Jadi sekarang ni apa kita buat, kita nanti bila kita buat Bukit Aman, dia akan buka balik file ni semua. Dia akan tanya, okey buka, dan dia akan usulkan pada Timbalan Padawan Raya. Timbalan Padawan Raya mesti akan tuduh. Dan dia pula kita akan datangkan dengan video-video ni, bagi bahan bukti sikit kepada Timbalan Padawan Raya. Kita bagi tahu, you tengoklah dia bukan tipu satu grup ni. Saya nampak dia ni tak dipenjarakan lagi je. Itulah dia masalah dia. Jadi sekarang ni kita nak panjat supaya benda ni jadi pergi terus ke mahkamah tinggi ya. Kalau boleh penjaralah benda ni. Kenapa pula dia boleh lepas? Tapi kalau pergi Bukit Aman ni ada chances ke dia akan masuk penjara? Kalau dah pergi kat sana, kita akan ada satu lawyer kita pak untuk tanya updated. Kes ni dah tuduh belum? Kenapa you tak tuduh? Sebab apa kes ni kena tuduh? Kenapa jelas ni 420? Pertama ada 4201 37 lah, dua ni lah. Kenapa? Jemaah tak pergi umrah. Senang kan? Kalau nak tahu tipu tak tipu, sekarang ni jemaah semua ni tak pergi umrah. Jemaah ni ada berapa orang semua total? 6 orang. 6 orang by group kan? By group, tapi total semua sekali berapa ramai? 300 lebih Pak. Bukan. Campur yang bawa. 13 Top flight itu. Bukan, grup Tuan Haji saja berapa orang ni yang datang buat aduan ni? 4 orang. Tak datang lah. Ya, maksudnya total 6 orang ke 7 orang? Yang pengadu datang kita 6 orang, tapi diorang bayar untuk berapa orang? Tak bayar yang kepada bawah syarikat tu. bawah tu. Kalau 300 lebih ni, ambil package berapa? 790. Ha? 790. Macam sekarang 4 beranak, macam kecil ni 2 beranak, 41 orang lebih kurang lah. Yalah, dalam flight juga. Tak, maksudnya kalau saya rasa kalau Haji punya grup, kalau 300,000 lebih, kalau satu orang ambil package 7,950, jatuhkan lebih kurang 42 orang jemaah. Maksudnya dia bawa family kan. Masuk yang luar ke masuk Encik Yusof atau kami? Yang buat report yang semua yang ni atau yang bawah-bawah. Maknanya yang phone punya macam ada anak kan. Yang tu. sampai tak dapat 3,000. Sampai 300 berapa semua? Total dekat 300 lebih tu yang mana? Yang ni kan? Yang tadi Mazhar ni siapa? Mazhar Madi dia kan? Dia nak anak dia ramai, dia buat program kan. Itu dia Mazhar ni. Tak ada.
Oh tak, bukan. Bukit Aman ni dia bukannya kita nak buat report. Kita hantar pada dia, suruh tengok kes ni. Kenapa kes ni tak kena tuduh? Kalau badai. Tapi ni macam ni, macam mana? Haji setuju tak begini? Tapi ni ada 4 orang. Tak ingin pula. Itulah masalahnya saya yang rumah lagi tu pun, Asfaizah tu pun jadi kes-kes macam Saya dah uruskan kan semua kan? Cik Syakir ada sana kan? Ada. Dah jadi kes macam ni, dia pun dah tak berapa orang kan. Awal yang Asmaizam tu. Asmaizam yang tadi tu lah? Yang mana? Dia 4 orang. Jadi bila Salimanda dan Janggu pun siapa dah datang saya tak respon. So kerjasama tu maksudnya tak ada lah, rasa-rasa lah. Kita orang ni lah. Jadi tu waktu kita was thinking macam ni, kalau kata duit dia tak dapat, kita pun dah buat tu, kita macam just redha je lah macam tu. Kalau redha bukan betul redha, tapi takkan nak biar dia. Tak, kalau Sebab saya dah maklum dah pada peringkat awal, kalau kita tak berjaya dapatkan, kami ada sebut betul. last kena juga buat dia kena tangkap. Macam ni, dia balai, semua balai ada balai kan. HQ ni headquarters dia akan monitor kenapa balai-balai kecil ni tak jalankan tugas. Itu HQ. So bila HQ dah tanya kenapa kes ni tak jalan, so kenapa kita tak jalan benda tu, itu yang final dia lah. Sebab kalau balai biasa ni dia tak jalankan kerja, maybe dia terlalu padat ketugasan ke apa ke, so mari kita bagi tahu kat HQ tolong monitor dekat bawah ni, angkat balik file-file ni supaya dia boleh kumpulkan sekali untuk dia orang tanya balik. Kes banyak report ke tak banyak, tak apalah, mana yang boleh datang je. Jadi sekarang ni apa yang saya nampak ni memang dia ni kena plan macam tu. Kalau tak saya bagi satu, saya memang nak minta polis bila dia kena tangkap mesti ada pendedahan media supaya kita turun. Sebab kalau tak dia buat sebab saya nampak, Allahuakbar, saya tak nak cakap, tapi dekat nilai tu dia macam ada something. Dia sekarang ni memang musim menyorok dia ni. Tak, memang menyorok. Sekarang bila kita tak, masalahnya sekarang ni dia menggunakan orang lain semua ke depan. Jadi orang yang dia suruh ke depan ni dia bayar gaji lah. Dia bayar gaji. Maksudnya kalau gaji admin RM7,500 dia bagilah RM3,500. Geng besar ni, member-member motor tu mesti tahu kan. Geng apa ni boy, Syabibah ni dia join grup motor mana? Grup motor mana tak pasti, tapi memang dia ada grup motor besar. Ducati. Kat Ali Davidson. Ali Davidson? Ali Davidson, yes. Tapi rasa dia tak pasti grup mana, tapi memang dia ada join lah. Ada gambar belakang abang boleh tahu dah? Tak ada. Gambar baju tak dia? Ada. Motor je, motor besar. Ada division baru. Yelah, maksudnya dia ada grup lah, Kings ke apa ke? Tak ada. Kalau tahu grup motor, member mesti tahu kan geng dia kan. Tapi dia ni geng motor pun dia dah tinggalkan ini, silap bulan. Tapi boleh cuba dah. Boleh lah, tu boleh lah. Tapi sekarang ni saya nampak yang the best adalah biar dia ni sekarang ni dapat keluar orang tangkap. Sebab kalau kita jumpa dia pun, dia takkan bayar lah. Saya nak tengok ini memang manusia takkan bayar. Dan saya sendiri pun hampir kena tipu dengan dia. Tahu tak cerita dia? Saya hampir percaya dengan dia juga. Dia datang kat meja saya, dia kata tak apalah tuan, kalau tuan nak pergi dengan family ke atas semboyan, nak pergi kita buat package macam ni. Saya pun fikir ada ke package dengan harga 8990 ni, duduk kat Safwa semua, pergi secara private. Dia kata kan, setahu saya waktu PKP time ni semua harga kalau nak private seorang kurang-kurang 10,000 ke 12,000. Kira tak penipuan punya pasal. Tapi saya, of course, saya dah buat kes, saya buat kajian. Saya kata tak lepas ni. Saya check dengan kawan-kawan saya travel agency, termasuk Datuk Adi Putra. Dia kata tak boleh buat. Tapi saya pun husnuzon lah. Tak lama ada kes masuk. Memang tak lama. Kalau tak saya sekarang ni memang tidak terpedaya dengan murah lagi Haji. Sebab apa? Sebab saya dah jumpa macam-macam punya kes. Lagi satu kes umrah ni, ada sebahagian yang tak berniat nak menipu pun dia terpaksa tipu sebab dia ditipu pun ada. Sebab tu saya sekarang ni nak pergi untuk kes umrah ni, saya nak buat announcement, saya nak bagi tahu siapa-siapa yang nak terlibat dalam perniagaan umrah, tak ada modal, tak payah buat. Sebab perniagaan umrah ni nak kena ada modal dia. Modal dia apa? Modal kena ada modal tiket, kena ada modal beli modal tiket, kena ada modal hotel, baru dia buat. Sebab jangan pandai-pandai nak collect duit daripada orang baru nak start pergi beli. Kalau kita nak sita OVD, kita pergi saman. Bila kita saman, kita dapat perintah mahkamah, tu yang katakan bankrupt kan dia tu. Tapi Ji, jangan buang masa duit Ji. Jangan buang masa duit. Kita tak ada duit dah. Ya itulah saya, ialah kalau yang saya bukan nak cakap dengan kita punya fees kita ambil lebih kurang 10% dengan kes ni. Ada rezeki Allah nak bagi, ada.
Kadang-kadang tak ada. Sekurang-kurangnya kita effort tu ada, nak usaha nak dapatkan. Sekarang macam mana? Seorang lagi boleh pergi? Cak Batingan ni. Orange. Kalau orange, okey, kita kena pergi sekarang. Pergi dulu lah. Okey, tapi cakap tengok dokumen. Cik Zaki dah call contact kat sana. Kita jom. So, Cik cakap gitu. Saya ingat kita pergi dulu. Nanti, Haji, lawyer saya yang akan berurusan kemudian. Jangan risau, itu biar lawyer saya yang uruskan. Kita akan monitor, walaupun sebenarnya sebahagian untuk monitoring lawyer ni dia ada on fees, tapi tak apa, saya tolong je sebab saya nak dia kena tangkap juga. Tak apa, kita tak payah. Kita lawyer ni saya tanggung lah. Dan dia macam ni, kami kat sini buat sistem takaful. Ada kes yang kadang-kadang kita terpaksa ambil fees, tapi dah ada kes yang kadang-kadang orang tak mampu, kita macam tu lah, give and take lah. Kita sama-sama cuba. Dalam kes kebajikan memang kita 100%. Kalau kita buat collection memang kita bagi balik, kita tak ambil any fees. Tapi dalam kes-kes pengurusan memang kita ambil fees. Tapi kadang-kadang give and take lah. Sebab of course lah, saya ada cost saya. Kalau saya tak ada costing saya 10%, 8%, 9%, macam mana nak survive? Ini bangunan kena bayar, lepas tu staff nak kena bayar. Staff pun ada family, kan? Betul tak? Dan pergilah cek mana-mana lawyer firm, mana ada yang ambil 10%. Kita ambil juga 10% khusus kes umrah. Sebab apa? Kes umrah ni memang kita ambil. Sebab apa? Kita memang 10% kita minimizekan sangat-sangat. Sebab apa? Kita nak tolong juga. Sebab kalau ikutkan fees, paling kurang kita kena adjustable 20%. Barulah kita boleh survive dan sebagainya. Tapi macam saya katalah, kadang-kadang ada kes kita berjaya dapat, ada kes tak berjaya. Tapi kita usaha. Bukannya kita, kalau kita nak untung dekat sini, tak boleh nak untung sebenarnya. Saya cakap dalam bab kes ni, sebab kerja dia melibatkan tactical team, malam nak kena berjaga, kena pergi hantar orang kat sana. Sebab tu kita sampai jual-jual baju. Inilah kadang-kadang pendapatan ekstra. Sebab tu sampai kita pergi buka semacam supermarket, sebab nak kita nak carikan source income. Sebab kami tidak mengambil sebarang peruntukan daripada kerajaan, tak ambil. Walaupun ada peruntukan untuk NGO, kita tak ambil. Sampai hari ni alhamdulillah dah 13 tahun dah. Sebab itulah saya pun tengok Kak Wajib minta maaf sangat tadi kalau ada Ji, saya minta maaf banyak-banyak kali. Itu subhanallah. Kita standby lah nanti. Tuan, terima kasih. Sebenarnya ini permulaan. Ada pula macam satu covering daripada semboyan ke apa, maknanya kata saya nak respon tu nanti. Nak surat atau apa buat siap surat Email so saya surat. Kalau kata banyak sangat, kalau macam tu macam ni, kita akan sertakan dengan surat dengan lampiran semua laporan report. Boleh? Boleh. Boleh ya? So kalau nak datang sekali tu ada satu covering tu, boleh. Apa-apa boleh. Supaya kami pun boleh buat semalam. Tak ada apa bos kata, kita boleh reply kepada. Tolonglah ni, pasal saya rasa sekarang ni isu umrah ni dah berat sangat. Lagi satu pun kadang-kadang orang guna perkhidmatan kita pun ada yang kita tak berjaya dapat. Kadang-kadang ada yang kita dapat 20%, 30% daripada berapa. Sebab kebiasaannya memang yang terbaru ni 21 jemaah ni, kenapa kita berjaya hantar juga 2 hari sebelum terbang, 3 hari sebelum terbang dia datang jumpa kita, dia bagi tahu dia punya terbang nak ditunda. Kita hantar pegawai kita semua pergi, tiba-tiba boleh terbang pula lusa. 21 orang jemaah tu nak kena pergi ke arah macam tu. Jadi diorang ni nak kena pergi sebelum diorang nak menipu tu, nak kena pergi. Tapi kalau diorang nak tipu, duit dah pakai. Tolong tengoklah sikit. Kek umrah ni makin tak boleh tolak kat Motek, tak boleh tolak dekat tribunal. Tribunal Allah ni, dia koyak je surat tribunal ni. Itu saya tak boleh janjilah. Tolonglah dengan bos. Apa dia punya decision. Ya. Saya perlu kalau supaya saya kumpulkan dulu. Nanti compile dengan semua Kalau dokumen ready boleh lah. Jumaat teruskan. Jumaat lah paling lewat Jumaat boleh hantar. Siap dokumen lengkap Isnin lengkap semua make sure okey. Tuan, terima kasih banyak. Terima kasih. Okey ini baru best lah, rasa macam berhemat lah, sama berhemat lah. Okey, bos yang steady ya. Sama-sama kerja kan. Okay, sama-sama, insyaAllah kita jaga kita pun kalau boleh juga mesti kena jaga sama-sama. Okey, insyaAllah. Okey, Tuan Nip. Baik.
Kita jumpa. Ada turun tak? Ada mana? Ikut bos sekali tak? Tak, saya tak tahu. Okey, terima kasih. Okey Dan saya nak buat ni sikit. Okey, terima kasih. Baik. Hai, apa khabar? Oi. Ini mesti kenal. Ini mana tak kenal. Dia pemilik tempat ni. Baik. Jadi insya-Allah kita alhamdulillah kita dah dapat kita dapat ini usulan kita yang pertama lah. Sebab sebenarnya berkaitan dengan kes umrah ni, syarikat umrah yang sangat terkenal sebenarnya, Shabibah Travel Agency ni, yang di mana saudara ataupun Ustaz Fadil Ustaz Muzamil ni dah banyak sangat kerja yang kita rasa bukan saja fail yang masuk ke dalam Semenanjung Malaysia, tapi banyak sangat. Jadi sebab itu kita rasa ini adalah permulaan kita hantar kepada Bukit Aman untuk menjalankan siasatan secara terperinci. Dan sebenarnya saya tidak mahu menyalahkan mana-mana IPD lah. Saya tak nak salahkan balai IPD mana-mana. Saya harap benda ni jangan tolak kepada Motek, jangan tolak kepada tribunal. Ini mesti kena buat tangkapan, kena mereman, kena tuduh. Pasal ni jelas pengandu-pengandu semua tak pergi umrah. Jadi sebab itu saya harap sesiapa sahaja lagi yang ditipu oleh Shabibah Travel Agency ni, maka boleh usul juga melalui kita untuk kita hantar secara rambang kepada Bukit Aman supaya supaya dia ni dicekuplah. Pasal saya rasa dah melampau sangatlah. Dia terus menjalankan aktiviti-aktiviti sebegini. Tak salah kau kalau buat umrah kau betul-betul berniaga, kau tak menjalankan aktiviti yang haram, kita tak ada masalah. Tapi ini memang jelas yang kau collect duit, memang kau tak hantar jemaah, dan tak ada pun seorang yang terbukti hantar. Pada peringkat awal tahun lepas saya ingatlah, mula-mula je kau buat pasal kau nak dapatkan jemaah, kau nak dapatkan networking, kau nak dapatkan testimoni, orang cakap pasal kebaikan syarikat kau. Lepas tu tak ada lah. Sebab itu saya terima kasih kepada PDRM, khusus kepada bahagian Komisen Crime Bukit Aman. Saya harap saya mohon yang pengarah Komisen Bukit Aman, Datuk yang berbahagia Datuk Kamarudin, supaya lihat kes ni. Saya rasa Datuk Kamarudin lagi kan, tak silap saya lah, ataupun pengarah Komisen Crime lah, lebih kurang macam tu lah. Jadi saya harap tengok dan mesti meneliti supaya menjadi pantauan daripada Bukit Aman untuk meneliti semua IPD-IPD yang terlibat menerima laporan berkenaan dengan Shabibah Travel Agency ni, yang di mana saudara ataupun Fadil Muzamil sebagai founder ataupun CEO ataupun director ataupun owner lah. Jadi saya harap benda ini perlu disekat kerana dia akan terus menipu lebih ramai orang lagi. Jadi itu saja. Kita harap benda ini dapat diselesaikan dengan kadar segera. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.